Hai, Assalamualaikum semua. Sawadika. Okey, sekarang kita akan masuk satu ulang kaji dalam unit 7 iaitu elektrik. Minggu lepas kita dah belajar, dah habis dah tajuk elektrik ni kita dah belajar. Sebelum tu kita dah belajar komponen elektrik, macam mana nak bina litar elektrik lengkap dengan litar elektrik tak lengkap. Lepas tu kita dah belajar tentang sebab-sebab ataupun kenapa mentor yang kita bina dekat mentor yang kita gunakan dalam litar lengkap tu tak menyala. Lepas tu kita dah belajar tentang komponen ataupun konduktor dengan penebat. Untuk kali ni kita akan buat satu ulang kaji. Okey, cikgu nak buka buku aktiviti muka surat 45. Dalam muka surat 45 ni, dia suruh kamu perhatikan gambar di bawah, warnakan gambar komponen elektrik yang tersembunyi. Jadi, dalam muka surat ni, cikgu nak kamu sediakan pensel warna. Ataupun kalau tak ada pensel warna, guna je pensel tulis kamu. Jadi, siapa yang dah siap muka surat ni, kamu hanya perlu semak sahaja. Siapa yang ada kesilapan, ada yang salah, kamu kena betulkan lah. Okey. Cikgu dah bagi kan nota ataupun peta minda keseluruhan topik elektrik ni. Kita dah belajar ada 3 komponen elektrik. Yang pertama, komponen elektrik. Yang pertama adalah sel kering. Yang kedua, mentol. Yang ketiga, suis. Okey. Ada 3 komponen elektrik yang kita belajar. Okey, cuba cari komponen elektrik yang pertama iaitu mentol. Mentol dekat sini. Okey, ambil pensel warna, warnakan dekat sini mentol. Okey. Yang pertama, komponen yang pertama mentol. Komponen yang kedua kamu kena cari suis. Okey, dekat sini suis. Okey, dekat sini suis. Yang macam dekat kemah ni. Okey, ni suis. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah sel kering. Mana sel kering? Dekat sini. Mana sel kering? Okey, cikgu nampak dekat sini. Dekat yang tu. Apa dah tu? Kita panggil tu pokok tu. Ni, ni. Okey, warnakan. Siapa yang salah, buat pembetulan. Siapa yang betul, kamu cuma semak sahaja. Okey, dah siap. Surat 46. Okey, dalam muka surat 46 ni, dia suruh labelkan nama komponen elektrik yang terdapat dalam litar. Yang ni apa? Nama dia adalah suis. Suis. Okey, yang ni apa dia? Yang ni adalah mentol. Ni dekat sini. Mentol. Okey, siapa yang silap, betulkan balik ya. Okey, yang ketiga adalah sel kering. Sel kering. Kering. Okey. Okey, soalan kedua. Tandakan betul ataupun right pada petak yang pada petak jawapan yang betul. Okey. A. Ini adalah mentol. Okey, mentol perlu dipasang pada pemegang mentol ke pemegang sel kering? Ni pemegang sel kering. Pemegang sel kering. Okey, yang bulat ni pemegang mentol. Okey, yang mana betul? Pemegang mentol ke pemegang sel kering? Kita nak pasang mentol tu. Mestilah dekat pemegang mentol. Baik, dekat sini. Okey, gambar B. Okey, gambar ni adalah gambar sel kering. Sel kering. Okey, sel kering perlu dipasang pada pemegang mentol ke pemegang sel kering? Mestilah dekat pemegang sel kering. Okey, dah siap muka surat 46. Dekat muka surat 47, arahan dia adalah padankan gambar di bawah dengan fungsinya. Ada gambar mentol, ada gambar suis,
ada gambar sel keren dan ada gambar suis wayar penyambung. Okey, dekat sini adalah, bahagian sini adalah setiap fungsi pada komponen elektrik. Yang pertama, membekalkan tenaga elektrik. Apa komponen elektrik yang membekalkan tenaga elektrik? Okey, yang kedua, mengeluarkan cahaya. Apa komponen yang mengeluarkan cahaya? Okey, yang ketiga, menyambungkan komponen pada litar elektrik. Mana satu? Dekat sini. Yang keempat adalah menyambungkan dan memutuskan litar elektrik. Okey, cikgu nak untuk muka surat ni, kamu kena guna pembaris. Siapa yang tak ada pembaris, cikgu potong markah dia ya. Okey, kena ada pembaris. Okey, untuk muka surat 47 ni pakai pembaris. Baru kemas, baru cantik. Okey, gambar yang pertama adalah mentol. Mentol ni fungsi dia untuk membekalkan cahaya. Mana satu membekalkan cahaya? Dekat sini. Okey, garis. Okey, yang kedua adalah suis. Suis adalah fungsi dia untuk menyambung dan memutuskan litar. Dekat bawah sekali jawapan dia tu. Okey, garis. Okey, siapa yang salah ataupun silap buat pembetulan ya. Padam balik, gariskan mana tempat yang betul. Siapa yang betul, tak apa. Kamu just check je. Check, semak je jawapan kamu. Okey, yang ketiga adalah sel kering. Sel kering ni fungsi dia adalah untuk membekalkan tenaga elektrik. Kalau tak ada sel kering, litar kamu tu tak boleh berfungsi. Jadi mentol yang kamu guna tu tak akan menyala lah. Sebab sel kering ni fungsi dia nak bekalkan tenaga elektrik pada litar yang kita bina tu. Okey, yang keempat adalah wayar. Wayar penyambung. Okey, wayar penyambung fungsi dia adalah untuk menyambungkan komponen dalam litar elektrik. Setiap komponen ni, setiap tiga-tiga komponen elektrik ni, kita kena guna wayar penyambung untuk sambungkan untuk kita bina litar tu. Jadi, kalau tak ada wayar penyambung ni, kamu punya litar tu tak lengkap. Faham? Okey, faham. Jadi, kita garislah dekat fungsi yang menyambungkan komponen dalam litar elektrik. Dah siap? Okey, buka buku lagi muka surat 48. Okey, dekat muka surat 48 ni, cikgu tengok banyak yang ada buat kesilapan sikit lah. Okey, cikgu bagi tahu dulu arahan dia. Suris laluan wayar penyambung yang betul supaya menjadi litar elektrik yang lengkap. Jadi, macam mana kita nak bina litar elektrik? Okey, setiap litar elektrik tu dia kena ada wayar penyambung pada setiap sambungan dia. Maksudnya kalau dekat sini wayar penyambung dia tak boleh sambung dekat sini, dua-dua sambung dekat sini. Dia kena satu sambung dekat sini, kiri sambung, kanan pun sambung. Maksudnya dia tak boleh dua-dua wayar penyambung letak dekat belah satu ni. Dia kena belah asingan. Maksudnya belah kanan ada sambungan wayar penyambung, belah kiri pun ada sambungan wayar penyambung. Jadi dekat sini, suis ni, wayar dia mana satu? Okey, contoh kita nak buat dah. Kita nak ke sel kering ni. Kita akan guna laluan dekat sini. Okey, suris sampai sini. Okey, dekat sini dia tak boleh sampai sini. Tak jadi litar lengkap kita. Tak guna ni. Tak sampai dekat mentol. Jadi kamu kena guna yang sebelah sini. Cari mana laluan yang nak ke mentol tu. Laluan atas ke, tengah ke, bawah. Laluan bawah lah sampai ke mentol. Sebab kalau laluan tengah, dia sampai ke suis kembali. Jadi kita nak ke mentol kan? Kita kena guna laluan ke bawah. Jadi lepas mentol ni, belah kanan dia, kita nak naik ke atas, naik ke naik ke suis tu. Yang mana kita akan guna? Kita akan guna sebelah ni. Okey, mana? Laluan dia ni. Suriskan. Okey, sampai dekat sini. Macam tu lah. Macam tu lah kita nak buat litar elektrik lengkap. Jadi, sambungan tu kita kena ada sambungan wayar penyambung tu kiri dengan kanan setiap komponen ni. Kalau kita tengok sebelah kiri suis ni ada wayar penyambung. Sebelah kanan pun ada sambungan tu. Okey, macam tu juga dengan
sel kering. Sel kering pun belah kanan dia pun ada wayar penyambung, belah kiri dia pun ada wayar penyambung. Sama juga dengan mentol. Mentol pun dekat pemegang dia tu ada sambungan wayar, dengan belah kanan dia pun ada sambungan wayar. Jadi lengkaplah kita punya litar elektrik ni. Okey, dah siap muka surat 48. Sekarang kita tengok muka surat 49. Okey, dalam 49 ni dia suruh kamu ramalkan punca mentor tidak menyala. Okey, macam mana? Apa kemungkinan mentor tidak menyala? Tandakan betul bagi kemungkinan mentor menyala dan tandakan salah bagi kemungkinan mentor tidak menyala. Okey, mentor rosak. Kemungkinan mentor menyala ke tak? Mentor tak menyala. Tandakan pakar. Okey, mentor baru. Kemungkinan mentor menyala. Alright. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah pemasangan mentor tidak kemas. Mentor tak akan menyala. Okey, pemasangan mentor yang betul. Kemungkinan mentor menyala. Okey, sel kering baharu. Baharu. Maksudnya banyak tenaga elektrik. Masih tak guna lagi tu. Tenaga tu penuh. Okey, dia akan kemungkinan menyala. Sel kering kekurangan tenaga. Kemungkinan mentor tidak menyala. Okey, semak ya muka surat 49 ni. Siapa yang ada silap kena betulkan balik. Okey, buka muka surat 50. Alright, dekat muka surat 50 ni, 50. Cikgu baca Nisa telah membina litar elektrik. Dia dapati mentor tidak menyala. Mentor dekat sini masih lagi tak menyala. Tidak menyala. Okey, macam mana kita nak ramalkan mentor yang Nisa buat tu? Kita nak bantu Nisa tu cari masalah kenapa mentor dia masih lagi tak menyala. Okey, kita tengok. Kita ulang kaji balik. Ramalan kenapa mentor tak menyala dekat ni. Dekat nota tu. Yang pertama adalah mentor rosak. Kemungkinan mentor yang Nisa guna tu mentor rosak. Yang kedua adalah sel kering kekurangan tenaga. Betul. Kemungkinan sel kering yang Nisa guna ni kekurangan tenaga. Yang keempat adalah suis terbuka. Masalahnya dekat sini adalah suis ni diturunkan ke bawah. Jadi suis ni suis tertutup. Suis tertutup. Okey, untuk jawapan dekat sini, suis terbuka ni, siapa yang tulis suis terbuka tu salah lah sebab dekat sini Nisa tu dia turunkan suis tu. Jadi suis tertutup. Suis tertutup. Bukan terbuka Silap. Suis tertutup. Okey, jadi dekat sini suis tertutup. Jadi siapa yang pilih suis terbuka tu, padam balik, gantikan dengan jawapan yang baru. Okey, yang keempat kemungkinan dia adalah mentor dipasang tidak ketat pada pemegang mentor. Kemungkinan mentor yang Nisa gunakan ni dia tak pasang dengan ketat dekat sini, dekat pemegang mentor. Yang kelima adalah wayar dipasang tidak kemas pada komponen elektrik. Jadi dekat sini adalah wayar sambungan wayar ni dipasang tidak kemas pada komponen elektrik. Jadi jawapan dekat sini adalah antara 1, 2, 4 dengan 5 lah. Sebab nombor 3 ni suis ni diturunkan ke bawah. Bila diturunkan ke bawah kita panggil suis ni adalah suis tertutup. Jadi masalah sekarang ni suis tu tak ada masalah lah. Jadi jawapan siapa yang tulis suis terbuka tu, cikgu nak kamu padam balik, tambahkan dengan jawapan yang baru. Faham? Okey, dah siap. Okey, buka muka surat 51. Okey, dalam muka surat 51 ni, okey, kita nak tentukan objek tu sama ada konduktor ataupun penebat. Jadi dia suruh kamu warnakan mentor yang menyala dengan warna merah. Mentor menyala dengan warna merah. Cikgu tak ada warna merah dekat sini. Cikgu guna warna oranye. Mentor menyala warna merah. Lepas tu
Dan mentor tidak menyala warna biru. Mentor tidak menyala dengan warna biru. Jadi kita guna cawan kertas. Mentor menyala ke mentor tidak menyala? Mentor tidak menyala. Warnakan mentor sahaja. Faham? Okey, B. Kita guna paku. Paku akan menyebabkan mentor menyala ke tak? Mentor menyala. Warnakan dekat mentor tu warna merah. Okey, yang ke C. Yang ke C adalah kita gunakan bekas plastik. Bekas plastik dekat sini, mentor menyala ke tak? Mentor tidak menyala bekas plastik. Okey, mentor tidak menyala. Warnakan dengan warna biru. Okey, dekat sini kita guna klip kertas. Klip kertas. Mentor akan menyala. Jadi dekat sini cikgu nak warnakan mentor yang menyala dengan warna merah, manakala mentor yang tidak menyala dengan warna biru. Okey, dah siap. Okey, tengok muka surat 52. Okey, dalam muka surat 52, dia suruh kamu gariskan jawapan yang betul. Jadi, konduktor elektrik ialah objek yang boleh ke tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi, konduktor elektrik adalah objek yang boleh. Gariskan. Boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, B. Penebat elektrik pula ialah objek yang boleh ke tidak boleh? Tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi, antara dekat sini, okey, dekat muka surat 51 ni, konduktor elektrik adalah objek seperti paku dengan klip kertas. Manakala penebat adalah cawan kertas dengan plastik. Kenapa? Sebab cawan kertas ni dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau dekat sini paku dengan klip kertas ni dia adalah konduktor kerana dia objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab itulah mentor menyala. Okey. C. Kevin telah menggantikan suis dengan kunci pada litar. Mentor menyala kerana kunci ialah penebat ke konduktor ke penebat? Okey, konduktor lah sebab kenapa? Kunci dekat sini dapat mengalirkan arus elektrik. Jadi, kunci merupakan objek konduktor. Okey, Kugan telah menggantikan suis dengan benang pada litar. Tetapi mentor tidak menyala. Kerana benang ialah konduktor ke penebat? Benang adalah penebat. Benang dekat sini dia tak boleh. Dia merupakan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Kita tengok. Labelkan konduktor dan penebat pada gambar di bawah. Okey. Dekat gambar di bawah ada gunting. Okey. Kalau kamu tengok dekat gunting ni. Bahagian dekat pemegang dia ni. Bahagian biasanya dia diselaputi dengan plastik. Okey, plastik. Pemegang dia ni plastik. Okey, kalau plastik, biasanya plastik ni dia tak mengalirkan arus elektrik. Jadi plastik ni adalah penebat. Bukannya dia suruh kamu tulis plastik ke besi. Tak. Dia suruh kamu labelkan antara konduktor ataupun penebat. Faham? Okey. Dekat sini, dekat ujung muncung ni, kita buat dengan besi. Dekat sini. Jadi, dekat sini adalah konduktor yang boleh mengalirkan arus elektrik. Faham?